okey, topik kita pada hari ini adalah kongsi bahagia. Dan Faris, seperti yang kita katakan tadi, mungkin ramai orang mempunyai persepsi yang negatif pada topik kita pada hari ini, iaitu berpoligami. Tapi hari ini kita nak memberi pandangan yang berbeza, daripada sudut yang berbeza bagi mereka di rumah sana. Dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau saya memperkenalkan tetamu-tetamu kita di studio pada hari ini. Kita bersama dengan Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid. Sihat, Datuk? Alhamdulillah. Okey, baik. Kita juga bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Jazlan Abdullah selaku pendakwa bebas. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat, syukur. Sentiasa sihat ya. Tengok Ustaz sentiasa positif. Sugi, tak lain tak bukan mana kenal sangat. Kenal sihat. Tak, yang Ustaz pada awalnya selalu panggil saya Sanggita. Sekarang dah pandai dah sebut nama saya Sugita. Okey, baik. Ustaz, kita nak ajak para penonton kalau ada sebarang soalan komen di Facebook kami WHI TV3 dan juga follow Instagram kami WHI TV3. Baik, kita terus saja bersama dengan Ustaz Jazlan. Okey Ustaz, bila kita cakap pasal kongsi bahagia, poligami, okey, lebih daripada seorang, ramai yang terus ada persepsi negatif dan orang kata selalu orang kata mengecam, menceca dan sebagainya. Tapi kita harus ingat sebenarnya bahawa Islam itu menghalalkan poligami, mengizinkan. Saya rasa Ustaz mungkin boleh berkongsi pada penonton semua bahawa kalau tidak ada hikmahnya, okey, pastinya ianya tidak diizinkan kalau dihalalkan dalam agama. Ya. Nampak wajah bersungguh tu. Baik. Okey, baik. Farin, Sugita, Datuk Nurul Hidayah, Muslim sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Baik, bila apa juga hal keadaan hidup kita ni, kita kena kembali kepada asal kita, iaitu Al-Quran. Sebab itu Allah sebut dalam surah An-Nisa, maknanya kahwinlah kamu 2, 3 atau 4. Tapi yang paling penting, wa in hiftum alla ta'dilu fahidah. Jika sekiranya fa in hiftum, maknanya jika sekiranya engkau takut berlaku adil, maka cukuplah satu. Itu asasnya. Maknanya boleh 2, 3, 4. Tak apa. Kan? Maknanya tapi sekiranya engkau takut, engkau bimbang, tidak boleh berlaku adil, maka cukuplah dengan satu. Faham tak maksud dia? Okay. Ini bukan main-main. Bukan main-main. Sebab tu dalam berkongsi kasih ini kita kena faham. Iaitu berkongsi kasih itu okey, tak ada masalah pun. Memang baik. Yang tak baik itu iaitu apa? Pilih kasih. Berkongsi kasih okey, pilih kasih yang tak bagus. Sebab itu nak dapatkan keharmonian dalam berkongsi kasih ini, maka hendaklah ditegakkan dengan asas yang betul. Bila ditegakkan dengan asas yang betul, maka dia akan lahir iaitu apa? Iaitu kebaikan, akan lahir keharmonian, akan lahir kebagusan, khususnya dalam rumah tangga. Ini perkara yang paling penting. Okey, baik Ustaz. Itu pembukaan yang Ustaz berikan. Tapi kita nak terus kepada Datuk dan bertanya kepada Datuk. Perjalanan Datuk sebagai isteri kedua ni sememangnya bila saya baca pun saya tarik nafas yang panjang, mendapat cacian daripada orang, ramai yang berkata berpura-pura berbaik-baik dengan isteri pertama. Tapi bagi Datuk sendiri, mungkin Datuk boleh kongsikan di awal ketika Datuk menjadi isteri, seorang saja isteri di perkahwinan pertama Datuk, adakah persepsi Datuk pada poligami ini berbeza, dan sekarang ni selepas dah menjadi isteri kedua orang lain, adakah persepsi itu telah berubah? Okey, saya pula nak tarik nafas panjang. Okey, ya betul. Saya pernah menjadi isteri, kira macam the only wife, monogami. Ya, monogami. Tetapi dia mengubah persepsi saya. Masa tu memang saya ni memang tak nak kata anti poligami tu taklah kan. Kiranya saya tak suka pada ketidakadilan sebab saya dikelilingi dengan negativity of polygamy. Maksudnya suami tak adil pada isteri pertama, kedua, ataupun ketiga, keempat macam tu. Suami yang mementingkan diri sendiri, isteri yang menderita, nombor 2 menderita, nombor 1 menderita. Dan bila saya masuk dalam perkahwinan yang poligami ni, dia mengubah segala persepsi saya mengenai poligami. Sebab saya sendiri, bila saya didatangi oleh arwah kakak untuk menjadi isteri nombor 2 suami dia, dia mengubah persepsi saya bahawa saya nak membuktikan, saya dan kakak nak membuktikan bahawa poligami ni is a benda yang boleh terjadi secara cantik. Kira kena ada give and take. Dan saya rasa arwah merupakan seorang yang boleh mengubah segala persepsi tentang poligami itu sendiri. Kira saya tak mungkin menjadi isteri kedua yang baik tanpa arwah. Maksudnya dia mendidik. It takes two to tango. Maksudnya saya bukan berkahwin dengan suami saya saja. Saya berkahwin dengan kakak saya, dengan madu saya. So
actually it takes two lah. Dia main peranan antara kedua isteri. Kira suami tu dia macam dilepaskan pada isteri-isteri sebenarnya. Jadi kami yang memainkan peranan antara satu sama lain. Dan saya rasa objektif untuk menjadi isteri yang kedua, ketiga atau keempat tu pun kena betul. Objektif kita adalah untuk membahagiakan sesama sendiri, untuk melengkapi, bukannya untuk bersaing. Sebab kalau ada persaingan dalam rumah tangga, even you monogami pun, you still nak bersaing dengan mak mertua, nak bersaing dengan ipar dua, sama je sebenarnya. Jadi, diri sendiri tu kena ubah. Diri sendiri tu kena pandai macam mana you nak masuk dalam keluarga tu. Macam mana you nak melengkapi antara satu sama lain. Bukan menjadi seorang yang pentingkan diri sendiri, seorang yang nak bersaing. Macam itulah. Okey, saya kira satu perkongsian yang cukup padat dan harus menjadi renungan kepada kita semua. Tapi Ustaz, tadi Datuk Seri ada mengatakan sebenarnya dulu katanya anti-poligami kerana melihat ketidakadilan. Betul. Sebenarnya tanggungjawab seorang lelaki, tanggungjawab suami ni sangat-sangat besar sebenarnya. Kalau kita bercakap pasal kasih lah Ustaz. Kasih ni merupakan satu garisan halus. Kalau duit RM1 kita tahu. Tapi bila kasih, bila masa dan sebagainya memang susah nak kita kata adil. Jadi macam mana ni kita nak beri panduan ni? Dia ada dua benda. Perkara yang pertama iaitu bab kemanusiaan. Bila sebut bab kemanusiaan ni memang semua tidak akan jadi yang betul. Sebab kita ada hati dan perasaan, di situlah hatinya boleh berubah-ubah dan sebagainya. Tapi kita kena balik pada asal iaitu apa? Ketua keluarga. Sebab itu saya nak pesan pada diri saya. Diri saya betul. Sekaligus. Dengan Fahri jugalah, okey. Maknanya nak membangunkan berkongsi kasih ni asasnya daripada suami lah. Sebab itu perkara yang pertama apabila seorang ni nak berbilang-bilang isteri. Pertama hendaklah diniat kerana Allah. Itu paling penting. Jadi apa juga keadaan pun selepas ni dia akan balik pada niat yang asal. Dia ingat ini bukan main-main tau. Ini niat kerana Allah. Dan yang kedua bab berkaitan dengan kehidupan ni iaitu apa? Perbaiki lisan. Perlu perbetulkan lisan dengan baik. Contohnya apa? Jangan sekali-kali menipu bini. Jangan sekali-kali maknanya apa menyatakan bini tu buruk dan sebagainya sebab nak kahwin lagi. Dan salah satu pantangnya itu apa? Ini istilah yang orang gunakan apa? Minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Ini satu salah benda, salah besar. Gentleman lah. Nak kahwin cakap sebab nak kahwin saya gatal. Settle. Tak ada masalah kan? Betul. Ini satu benda realiti kan? Tak payah nak cakap sebenarnya nak didik, tak payah. Kalau kita memang sampai Allah beri, kalau memang betul kegatalan tu ada, memang kahwin. Itu memang yang kedua. Nampak Betul. Okay. Saya nak terima tengok Ustaz. Okey. Dan yang ketiga kalau kita lihat iaitu apa? Perlu kepada tindakan yang betul. Apa tindakan yang betul sebagai suami? Iaitu apa? Perlu tanggungjawab isteri kepada isteri, pada keluarga, dua isteri, berbilang-bilang isteri, itu baru yang dikatakan adil. Ini bukan main-main tau. Sebab apa? Kalau kita tengok Datuk Nur Hadi, kenapa dia boleh membangunkan keluarga dengan baik? Sebab dua-dua main peranan penting. Suami, isteri, maknanya dia kena faham. Kan? Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat iaitu apa? Hendaklah perlu apa? Bersabar. Ujian banyak. Betul. Jangan tipu diri. Jangan tipu diri. Ujian ni banyak. Satu pun ujian besar. Apalagi berbilang-bilang. Ya. Kau macam termenung ya? Tak ada 4 je. Banyak. Okey, 4. Maksudnya bukan 4 isteri. Okey, baik. Saya lajukan. Okey, yang kelima, kena sifat redha lah. Ujian ada, kita kena faham. Allah yang beri, kita kena redha. Yang keenam, bertawakal. Iaitu serah diri kepada Allah Ta'ala. Kita dah usahakan yang terbaik untuk keluarga kita. Biar Allah yang beri yang terbaik. Dan yang ketujuh, yang akhirnya doa. Sebab kenapa kita doa? Kita kena hampiri dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah yang bagi jodoh. Tentu ada hikmah yang baik dan kita uruskan takdir kita dengan yang baik, insyaAllah. Itu ke berapa tadi? Saya nak tambah ke 8. Okey, silakan. Komunikasi. Perlunya komunikasi sebab kami dulu bertiga, kita pergi mana-mana bertiga. Memang kita orang communicate, tak pernah. Kita orang sampai satu WhatsApp group, Road to Jannah. Alhamdulillah. Kita memang kat situlah kita berhentam ke apa ke semua kat situ. Kira macam saya dengan kakak mungkin sebab kita satu kepala kan. Kita tak ada macam kecil-kecil hati punya. Kan? Saya tak puas hati dengan suami, akak settlekan. Akak nak ini, suami tak boleh, saya settlekan. Kira macam tu tau. Komunikasi tu sangat penting. Dan jangan ada sentak-sentak lah. Sebab dalam marriage kan, you tak boleh sentak. Kalau you nak bermadu ni,
you kena satu memang you ada komunikasi yang paling baik dengan madu. Sebab kadang-kadang kita boleh take team hentam suami juga. Alamak. Itu yang takut tu. Macam tu. Actually it's like everything like communication. Dan saya nak nasihatkan perempuan-perempuan kat luar sana lah, kalau nak poligami lah. Ni saya sebagai seorang perempuan, jangan percaya pada lelaki yang memburukkan isteri. Betul. Saya setuju. Lelaki yang burukkan isteri adalah lelaki yang tidak baik. Contoh, saya nak kahwin dengan isteri saya sebab isteri saya tak masak tak sedap. Saya nak kahwin dengan isteri saya sebab isteri saya tak layan saya bagus kat tempat tidur. Itu masalah engkau. Masalah engkau dengan isteri kau. Kenapa kau kena libatkan aku dan bawa aku dalam perkahwinan kau? Ini komunikasi yang baik. Ya. Dan memang sebab suami saya, betul, kan, orang nak kata dia lelaki gatal ke apa, alhamdulillah dia bukan lelaki gatal. Okey. Dia tak bagaikan. Saya kahwin dengan dia pun dia bawa saya pergi masjid 5 waktu. Betul. Pada saya okey kalau gatal tu, makna menguruskan kegatalan tu. Tak. Dengan baik. Yelah, maksudnya kalau kau kahwin sebab gatal pun, sampai bila gatal tu nak? Takkan nak sampai 90 tahun begini tinggi lah gatal Saya lagi. suka perbincangan kita ni. Memang jujur dan ikhlas. So you kena open up your mind, open up your hati you kena besar. You tak boleh nak ada fikiran yang sempit, hati yang sempit untuk berpoligami. Okey, baik. Dan saya pesan sekali lagi, perempuan jangan percaya kepada lelaki yang memburukkan isteri. Okey. Lelaki yang memburukkan isteri adalah lelaki yang tak baik. Okey, baik. Mungkin Ustaz nak tambah yang ke berapa tadi? Ke-8 tadi komunikasi. Lagi 9. Okey. Pertama saya nak sebut bila kita lihat maknanya kita perlu seorang isteri yang betul-betul membantu kita dan memahami kita, tapi bagaimana nak kita yang kena didik. Sebab tu perlu. Okey, persepsi banyak. Orang kata tengok, kau ni ambil laki orang, kau ni macam-macam lah orang cakap kan. Kita ambil benda tu untuk apa? Kita akan buktikan bahawa bukan. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana menyusun rumah tangga tu, okey. Pertama perlu pada usrah macam tadi kan. Pada didikan. Suamilah kena didik. Betul tak? Masalah banyak berlaku. Kan? Lepas solat, kenapa tak ambil satu masa untuk kita didik? Lepas tu apa? Berkaitan dengan apa? Dengan satu lagi kita tengok bila bimbingan kita tindakan kita. Tindakan seorang suami mesti kena besar hati. Betul tak? Kita nak bawa keluarga yang besar, kita kena besar hati. Tak boleh sentap sikit sentap. Sebab itu bagaimana nak mendidik isteri itu supaya dapat iaitu apa berkasih sayang atau berkongsi kasih itu dengan apa? Dengan membesarkan hati-hati isteri. Okey. Dan membesarkan isteri. Sebab saya dengan kakak, mula-mula saya kurus gila masa saya kahwin. Dan sebab kata nak adil sangat. Ya, ni topik sedih kan, kita bagilah ceria sikit. Betul. Sebab nak adil, saya rasa sebab memang saya pun jadi sama besar dengan akak dah. Macam dalam 3 tahun saya kahwin, kira macam kita dah berat badan dah sebaya orang kata. Kira macam memang adil lah. Sebab saya rasa macam Ustaz cakap kan, jiwa kena besar, hati kena besar. Bukan sahaja suami, isteri, anak-anak pun memain peranan sebenarnya. Okey, baik. Banyak lagi yang saya sendiri sebenarnya nak tanya kepada Datuk Nurul. Tapi sebelum itu, Fahrin, kami ada satu paparan atau VT istimewa buat anda di rumah yang boleh orang kata memberi pencerahan ataupun persepsi yang berlainan buat anda. Jadi jom kita saksikan dahulu VT ini. Tular di media sosial baru-baru ini apabila seorang wanita mencuri tumpuan. Apabila dia bukan sahaja membenarkan suaminya berkahwin lain, malahan dia sendiri mencarikan jodoh, menyiapkan dan menemani suaminya ke majlis pernikahan serta majlis persandingan. Biarpun dihujani pelbagai komen positif dan negatif, rata-rata ramai dalam kalangan masyarakat amat kagum dengan keputusan Rosilah Abdul Rashid itu kerana tidak semua wanita sanggup bermadu dan tidak rela untuk dimadukan. Kalau ikutkan daripada mula tu ada 8 calon lah, termasuk yang ni 7 yang sebelum tu tak jadi. Yang ke-8 ni terjumpa secara tak sengaja lah. Masa tu kita orang buat satu interview untuk jawatan dekat syarikat suami. Kemudian suami cakap suami memang berkenan dekat yang ni dan Kak Pon okey lah, tak ada masalah lah. Antara madu-madu ni biasalah wujud perasaan jealous dan sebagainya tu benda biasa, benda normal. Even kalau tak bermadu sekalipun ada perasaan tu. Jadi bermadu pun memang ada perasaan tu. So kita tak boleh nak deny, kita nak boleh nak nafikan yang tu memang ada. Saya sekarang ni ada 2. Saya dalam keadaan kita makan bersama anak-anak, makan sekali. Jadi saya jangan tunjuk yang saya ni berat sebelah. Jadi saya kena layan kedua-dua. Jadi benda tu antara benda yang isteri perhatikan. Dalam usaha kita menerima tu, kita kena ada ilmu lah. Macam akak sendiri pun belajar ilmu daripada hati sebenarnya. Ilmu hati untuk kita menerima benda ni dengan mudah.
Okey, baik. Di Tengok sini sebenarnya ada sambil kita menonton tu mereka berdua terus berbincang, terus berdebat, memberi ulasan masing-masing. Saya kira apa yang kita baru saja saksikan ada kaitannya dengan Datuk, kisah hidup Datuk sendiri, di mana arwah Kak Nana sendiri yang masuk meminang Datuk kan. Seringkali secara amnya tiada wanita yang ingin bermadu ataupun dimadukan, dan secara amnya juga ramai yang akan melabelkan seorang wanita yang masuk sebagai isteri kedua itu perosak rumah tangga, perampas suami. Tapi bagi Datuk sendiri, apabila arwah Kak Nana masuk meminang, bagaimana proses perkenalan itu sesama suami dan sesama arwah sendiri? Okey, saya berkenalan dengan suami memang kerja. Memang saya tahu dia suami orang dan saya pun tak teringin lah sebenarnya. Tapi sebab saya tengok saya minta tolong dia banyak perkara on a business punya advice. Kan dia banyak bagi nasihat tentang bisnes. Ketika tu saya pun baru-baru nak menjinak-jinakkan diri dengan perniagaan. Dan lepas tu macam tu je. And then kita kawan 2 bulan, kenal, share the same things in common, dan suami berkata kahwin nak. Lepas tu saya cakap, suami orang kot. Cakap nanti mak I bunuh I tahu kalau tahu yang you ni nak meminang I. Lepas tu nak kahwin dengan I. Lepas tu dia kata tak apa. Dia kata okey macam ni. Lepas tu dia cakap macam ni, tapi I percaya kalau Allah kata ini jalan kita, Allah akan pemudahkan. Suami cakap macam tu. Saya cakap okey fine, you cakap dengan isteri dulu. Dia kata consider done. So saya jumpa dengan isteri, akak datang rumah saya. Jumpa saya second time. First time kita jumpa dekat konsert lah, kebetulan dia dengan husband kan. So memang second time dia datang kat rumah, dia datang dengan anak dia, kita borak. Tak kekok apa? Soalan pertama dia tanya, betul ke Nurul, boleh ke Nurul jadi madu akak, dia tanya. Nurul tak kisah ke jadi madu akak dengan kedudukan saya pada ketika itu, anak kepada Timbalan Perdana, masa tu abang saya Timbalan Perdana Menteri. So dia macam segan sangat. Dia kata sebab dia sayang suami saya, dia beranikan diri untuk tanya saya. Lepas tu saya tanya, Kak, patutnya soalan tu saya tanya Kak, akak okey ke saya kahwin dengan suami akak? Tapi dia macam dia okey je. Dia kata kalau Nurul okey, akak okey. Betul Kak, okey, akak dah okey, tapi mak dengan abang Nurul pula tak tahu ni kan. Dia kata tak apa. Cari masa sesuai, akak jumpa mak Nurul. So dia pun husband jumpa mak dulu, lepas tu dia jumpa mak saya bertentang 4 mata. Saya tak tahu apa dia cakap dengan mak saya semua. Lepas tu saya datang, kebetulan akak bawa cincin terus kata, dia kata Datin Sri ni cincin untuk Kak Long, dia cakap. Teruslah dia kata kalau Datin Sri setuju pun, kalau Datin Sri dah setuju, teruslah, dia cakap macam tu. Lepas tu mak saya nangis tau. Dia panggil saya, mak saya panggil, dia cakap Kak Long ni akak dah datang bawa cincin, dia cakap kan. Dia kata terus bawa cincin dekat mak, dia cakap. Lepas tu dia cakap, Kak Long janji dengan mak, kalau mak izinkan Kak Long kahwin dengan Saiful, dia cakap Kak Long jaga akak. Bukan mak pesan, bukan jaga suami, jaga akak. Sebab mungkin ada conversation antara mak dengan akak kan, mungkin akak kata dia nak jaga kesihatan. Actually masa saya kahwin dengan dia, she is a cancer survivor. Baru masa tu baru 3 tahun dia survive. Tapi kita tahu orang yang ada kanser ni macam mana pun dia akan relapse. Kita tak tahu berapa lama. Jadi saya ambil peluang untuk menjadi orang yang terbaik di sisi dia pada sebilang keadaan. Maksudnya saya tak tahu, kita tak tahu yang bila kanser dia nak relapse ke apa. Dan alhamdulillah kalau orang tengok saya pun, orang kata saya try hard untuk saya tunjuk dekat orang yang saya baik dengan madu, tapi itulah hakikatnya saya dengan dia memang macam tu. Kami memang sekepala, memang everything we do together. So bila sekarang ni kita buat sistem giliran pula saya dengan suami. Kira saya ada rumah saya sendiri. Jadi saya sama juga kita punya sistem giliran macam akak hidup lagi. Jadi sebab saya perlu memainkan peranan sebagai mak kepada rumah kakak dan saya perlu memainkan peranan mak sebagai rumah saya juga. Jadi kita buat macam tu sampai tak tahu sampai bila, sampai Allah nak tarik antara nyawa saya dengan nyawa suami lah. Jadi kita nak persatukan anak-anak. Jadi kita nak bentuk balik. Jadi memang apa yang saya buat dengan arwah adalah sama je. Even apa yang saya kongsi dekat IG, bukannya saya nak menggalakkan poligami. Tak. Kalau saya diberi peluang untuk patah balik, saya tak nak kahwin dengan suami orang. Sebab saya sendiri pun tak tahu saya boleh kuat macam ni. Jadi saya redah aja. Apa yang berlaku ni saya redah aja, dan saya cakap dekat Allah, bersihkan hati saya, besarkan hati saya, dan bagi saya kesabaran dan kemudahan untuk saya menempuh perkahwinan poligami. Baik, tadi saya cukup tertarik bila Datuk kata sebenarnya kalau perkara itu ada hikmahnya, pasti dipermudahkan Allah SWT sebenarnya. Dan Datuk sendirilah sewaktu arwah datang masuk meminang, tersangka ataupun tidak, dan mungkin apakah detik-detik yang tak dapat dilupakan bersama dengan arwah sepanjang bersama dengan beliau?
saya memang tak sangka lah. Sebab bila suami kata consider done tu, saya ingatkan alah main-main je kan. Tapi bila arwah datang sendiri, bercakap dengan mak saya rasa macam benda tu, ya tak ya. Even masa saya berkahwin di Mekah sebelum puasa. Even masa malam sebelum kahwin tu pun, macam ya tak ya saya nak kahwin tau. Ya tak ya saya nak nikah. Saya even dah macam half-hearted dah, nak pull out from the situation. Okey. Tapi sebab akak kata, Nurul, kalau Nurul sayang akak, kita teruskan. Okey, dan kalau kita lihat di media sosial Datuk sendiri, Datuk banyak berkongsi momen-momen bersama dengan arwah, dan beberapa hari lalu pun Datuk ada berkongsi yang Datuk amat merindui arwah ya. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan, adakah terlintas di fikiran Datuk yang akan menjadi orang yang menguruskan jenazah arwah dan bersama arwah di saat-saat terakhir arwah? Saya tak terfikir apa yang saya lalui ini daripada awal perkahwinan dijodohkan menjadi isteri nombor 2. Ya. Sampailah dia kakak meninggal. Saya tak terfikir pun benda ni saya akan lalu. Saya tak minta pun benda ni saya akan lalu. Dan saya pun tak terfikir dia akan pergi secepat ini. Sebab memang bila saya kahwin dengan suami, dia cakap dengan saya, dia nak tengok baby saya dengan suami dia. Dia memang suka budak. Yeah. Tapi sebab ada masalah, jadi saya pun dah ada anak. Jadi saya tak terfikirlah benda ni saya nak ada baby ke apa. Jadi sebab dia pun ada bincang, dia kata nak tengok ada baby meriah sikit. Jadi benda-benda yang saya lalui dengan dia tu memang membuatkan saya sakit lah. Dan saya siapkan dia masa saya mandikan dia dengan anak, and then dengan mak dia sekali. Lepas tu bila saya tengok tu, saya tak sangka yang saya akan buat macam tu. Masa saya telefon orang minta kain batik lepas, telekung and everything. Bila saya uruskan jenazah dia, dalam hati saya lepas tu saya cakap dengan suami, saya cakap I have done my part. I have done my part, and saya uruskan jenazah kakak, saya buat dia cantik-cantik macam mana saya siapkan dia masa saya nikah dengan suami saya. So saya cakap kat dia, janganlah sia-siakan I kan, sebab selama ni kakak yang banyak backup saya. Kalau saya gaduh dengan suami, kakak yang banyak backup. Memang she's everything lah. She's an angel. Dia memang, saya selalu panggil dia my angel guardian. Memang dia yang selalu bagi kekuatan pada saya lah untuk saya teruskan hidup sebagai wanita yang bahagia. Saya rasa saya jadi isteri nombor 2 yang berjaya kerana dia. Okey. Satu perkongsian yang sangat-sangat orang kata ikhlas daripada Datuk. Okey Ustaz, kalau kita melihat ini adalah satu kisah yang indah, satu kisah yang penuh hikmah sebenarnya yang penonton semua harus tahu dan mengubah persepsi mereka tentang poligami, tentang berkongsi bahagia, berkongsi kasih ini. Tapi di celah-celah itu juga selalu kita kembali kepada satu persepsi negatif tu. Macam mana kita nak, saya tahu Datuk sendiri pun menghadapi kecaman, cacian dan sebagainya, dan juga di seluruh masyarakat kita bila kita bercakap pasal isu ni. Jadi bagaimana kisah ini dan Ustaz ni boleh mendidik para penonton untuk mengubah persepsi mereka ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya benda ni ataupun berbilang-bilang isteri, poligami sebenarnya benda yang murni tahu. Tapi oleh kerana apa? Kerana pengamalan dan tidak adanya keilmuan dan mementingkan diri, akhirnya benda ni jadi cacat dan celah. Benda ni benda yang sangat baik. Kalau kita tengok kebaikan tu dapat, macam mana kita dengar. Saya dengar tu macam mana kebaikan. Mudah-mudahan ini jadi perkongsian yang baik dan mengubah persepsi masyarakat kan. Sebab itu pada asalnya kita kena faham. Maknanya apa-apa hal juga pun memanglah kena mulakan sesuatu dengan perkara yang betul. Kalau kita mulakan perkara yang betul, maknanya kita tengok daripada rintitan kronologi tadi kan. Maknanya mulakan benda yang betul kan, maka benda ini tidak akan jadi satu masalah. Di akhir. Akhirnya akan jadi betul, dia akan jadi baik. Tapi bila-bila kita mulakan dengan perkara yang tak baik, menipu dan sebagainya, akhirnya dia akan rosak sampai benda rosak. Kan? Maknanya macam mana? Maknanya kita dah mulakan dengan penipuan, pembohongan dan sebagainya. Dan yang kedua, saya sebut apa? Bagaimana macam mana? Lepas tu, inilah mendidik hati. Mendidik hati. Bukan mudah tahu mendidik hati. Suami pun kena didik hati dia. Tujuan dia apa. Dan maknanya dengan hati yang baik, dengan hati yang murni, barulah boleh maknanya menyebarkan kasih sayang itu pada isteri-isteri yang lain. Kalau dia hanya maknanya pada mementingkan hati dia sendiri, maka besarkan hati dia sendiri, maka waktu itu akan rosak juga biasa. Dan yang ketiga, kita kena faham, didikan. Didikan yang sangat penting. Macam tadi kan, macam mana seorang madu boleh mendidik
makna kakak tu didik kan, macam mana didik? Itu yang kita kena ambil. Kalau tak ada didikan, kalau suami tak boleh ambil mana satu pendidikan menjadikan menjadi membimbing isteri, maka dia tidak akan jadi baik. Okey Ustaz, saya mencelas sikit Ustaz, sebenarnya kita masih ada masa lagi, tapi kepada masyarakat yang suka menghukum ni sebenarnya, kadang-kadang kita bila kita cakap takdir, qada dan kadar, kita boleh mengata, kita boleh bercakap sekarang ni, tak mustahil suatu hari nanti itulah takdir kita. Jadi ini yang kita nak tunjuk kepada penonton. Saya sebut, maknanya hari ini kita boleh kata orang tahu, tapi ingat tahu, jodoh tu milik Allah Taala. Jodoh milik Allah Taala. Bila mana Allah datangkan jodoh kepada kita, kita tak tahu. Masing-masing ada penceritaan sendiri. Saya dijodohkan hanya 20 tahun. Lepas tu dapat ganti pun kita tak jangka. Maknanya kita tak tahu. Kita hari ni boleh kata orang, kau ni ambil laki orang tidak tahu. Rupanya dia pun sama juga. Sebab apa? Oh, baru aku rasa, baru aku tahu. Ini bukan baru, tapi lafaz tu sebenarnya memburukkan keadaan. Mulai hari ini, jodoh, mati, rezeki, hari nak hujan, bayi dalam keadaan itu semua milik Allah Taala yang kita tak tahu. Sebab tu doa, minta yang baik-baik dan perbetulkan diri, insya-Allah Allah akan kurniakan kehidupan yang baik dalam diri. Okey, baik. Jangan menghukum, jangan menilai orang. Sedangkan kita sendiri pun tidak tahu. Kita tak tahu. Baik. Dan bagi Datuk sendiri kan, Datuk, kita sebagai wanita kan, memang susah nak berkongsi apatah yang kalau baju yang kita suka pun kita susah nak kongsi, beg ke kasut pun susah nak kongsi. Apatah lagi kalau suami kita yang perlu kita berkongsi, kasih sayang itu perlu dikongsi. Kadang-kadang membuatkan wanita itu rasa kurang, dirinya kurang bagus, di mana suaminya perlukan orang lain. Dan bagi Datuk sendiri, Datuk dan juga arwah Kak Nana telah cuba mengubah persepsi masyarakat melalui media sosial, melalui perkongsian, dan hari ini juga Datuk telah mencuba mengubah persepsi masyarakat. Mungkin Datuk boleh kongsikan sebenarnya apa yang perlu mereka ingatkan mengenai berpoligami ini, dan apa yang perlu diketepikan sebenarnya, apa yang negatifnya. Apa yang perlu pada poligami ini adalah saling melengkapi. Apa yang perlu dielakkan adalah saling bersaing. Sebab kita tahu kenapa suami kahwin dua tu kahwin lain atau pilih perempuan lain, sebab kita kurang. Dan kita isteri yang nombor 2 ni atau isteri nombor 3, nombor 4, tak payah nak highlight kekurangan isteri pertama. Kita perlu melengkapi. Katalah isteri nombor 1 tu, katalah suami kata tak suka masak. Kan? Kitalah tukang masaknya, kita makanlah sama-sama dengan keluarga. Katalah bini nombor 1 tu tak suka kemas rumah. Kitalah tolong kemas rumah dia. Kira macam apa juga kedudukan kita dalam masyarakat. Kan, sama ada kita anak siapa pun, when it come to you orang perempuan, you isteri, status you balik kat rumah adalah itu saja. Bukan sebab kadang-kadang saya ni against on the feminist tau. Macam dia kata perempuan nak sama level dengan lelaki, atau lelaki kena tolong buat. Tapi saya mungkin terdidik oleh ibu saya macam tu. Macam mana tinggi sekalipun your level, when it come to your status as a wife, you memang seorang isteri yang harus menguruskan segala-galanya. Dan saya terdidik untuk melengkapi. Maksudnya saya tahu adalah kekurangan dan saya yang melengkapkan itu. Dan saya pun ada kekurangan, saya kurang sabar, akak penyabar. Jadi akak yang melengkapi saya untuk menjadikan saya seorang yang lebih sabar. Jadi memang alhamdulillah kita tak bersaing. Macam contoh mungkin saya ni dikurniakan rezeki lebih sikit. Jadi saya tahu naluri seorang perempuan teringinlah itu, teringin ni. Jadi saya bila saya rasa macam kesian akak, takkan nak dia tengok je. Kita pun ada kan sama macam kita. Saling melengkapi. Jadi saling melengkapi untuk menjawab pada soalan tu, saling melengkapi dan cuba elakkan persaingan. Okey Ustaz, sebenarnya banyak kita nak tanya, kita nak bercerita lagi, namun di penghujung perbincangan kita ni mungkin Ustaz boleh kongsikan rumusan mengenai seringkas-ringkasnya mengenai topik kita pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, niat balik kerana Allah Ta'ala dan berlakulah jujur sifat pada diri dan pada keluarga. Dan yang ketiga, sabar atas segala ujian. Lepas tu yang keempat, perlu ada ilmu untuk berpoligami. Dan yang kelima iaitu apa? Ingat, iaitu perbetulkan cara kita melihat, cara kita mendengar dan cara kita merasa. InsyaAllah, biiznillah, keluarga yang kita bina akan jadi keluarga yang harmoni, insyaAllah. Amin. Kita doa yang baik-baik. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Nurul Hidayah dan juga Ustaz Jazlan kerana bersama kita dengan topik kongsi bahagia.